dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Sebaik sahaja selesai kita ni membaca doa iftitah. Okey, katanya, itu kami sudah tahu kata. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Itu sanang tuhnya. Kami sudah tahu. Jadi sunat melafazkan takbir tersebut walaupun dalam sembahyang qada hari raya. Indah ia sempat menunaikan sembahyang hari raya, ia mengqada, tetap sunat untuk ia melafazkan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Takbir-takbir ini atau dalam bahasa Arabnya takbirat. Takbirat artinya takbir-takbir tergolong dalam hay'ah as-salah. Kita ni tahu bahawa di dalam sembahyang ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hay'ah kita ni tertinggal, indah disunatkan untuk sujud sahwi. Cuma ia indah berpahala di sana. Kemudian sekiranya tertinggal sunnah ab'ad daripada perkataan ba'dun, artinya sebahagian, seolah-olah ia sunnah itu sebahagian daripada sembahyang. Seolah-olah ia menghampiri di sana, bukan rukun, tapi ia seolah-olah sebahagian daripada rukun ataupun sebahagian daripada sembahyang. Lebih kuat ia punya sana daripada yang hay'ah tadi. Jadi sunnah ab'ad itu disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau ia sengaja indah membuat sujud sahwi, tetap masih sahih punya sembahyang. Dan tadi takbir ataupun takbirat tadi yang kemarin sudah kita lakukan, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua semasa sembahyang. Ia termasuk dalam hay'ah as-salah ataupun sunnah hay'ah yang indah disunatkan untuk sujud sahwi sekiranya ia terlupa atau tertinggal. Dibuatnya fikirnya 7 jadi 6. Macam itu. Jika ditinggalkan takbir tersebut dengan sengaja ataupun terlupa, indah disunatkan ia untuk sujud sahwi kerana ia hay'ah as-salah sahaja. Akan tetapi jika ditinggalkan kesemua, 7 ditinggalkan, ataupun rakaat yang kedua 5 ditinggalkan, ataupun ditinggalkannya 3, 4 saja pada rakaat yang pertama tu ia masbuk, 4 saja ia sampai ikut imam, maka hukumnya adalah makruh. Kerana ia sunat untuk dibuat. Apabila ditinggalkan dengan sengaja ataupun indah, hukumnya adalah makruh. Sekiranya kita ni tinggalkan perkara itu, maksudnya sekiranya kita ni indah meninggalkan takbir itu dan kita ni lakukan, kita ni akan mendapat pahala. Sunat mengangkat kedua-dua tapak tangan setiap kali kita ni melafazkan takbir tersebut. Contoh, Allah, itu ia berniat saja aku sembahyang sunat Aidil Adha, katanya 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Akbar. Imam Allahu Akbar, ianya dia diangkat. Cuma ya Allahu Akbar, dia diangkatnya telapak tangannya 7 kali, dia diangkatnya. Di sana masih sah ia punya sembahyang. Kerana mengangkat tangan itu, kedua telapak tangan itu hukumnya adalah sunnah. Siapa mengangkat, ia mendapat pahala. Kalau terlebih, indah batal. Terlebih. Okay, sini kedudukan dan kaifiyahnya. Kaifiyah kalau kita ni mendengar, kaifiyah artinya cara. Kedudukan dan caranya serupa dengan apa yang disunatkan dalam takbiratul ihram. Sama, ada satu pendapat mengatakan macam mana. Artinya yang ajarian ni ikut di atas sebaris, yang di bawah ni
sebaris dengan cuping. Ada yang mengatakan cuma ini saja di bawah. Dua-dua tu okey, tapi selalunya ya kalau di dalam buku fatwa mufti sama ada di sini ataupun di dalam kata-kata mufti yang lain, kita ni buat macam mana? Straight di atas ni, straight dengan di atas telinga, kemudian ibu jari dengan cuping. Kalau sekian permulaan satu kali baru satu kali naik. Kalau ia naik atau Allahu Akbar, belum lagi dikira, sebab itu takbir intiqalat namanya, takbir pemindahan. Lepas itu baru takbir ziyadah. Takbir ini kena panggil takbir zaidah. Zaidah artinya takbir tambahan. Allahu Akbar baru dikira. Baru dikira. Itu baru dikira satu. Ada takbir yang rakaat pertama takbiratul ihram campur 7 kali takbir. Rakaat yang kedua takbir intiqalat dengan 5 kali takbir. Jadi 6 semua yang takbir. Tapi takbir yang pertama tu intiqalat, lain takbir. Yang mula-mula tu kalau tidak diangkat pun okey. Indah. Tapi kalau diangkatnya pun okey. Masih. Tapi yang pada asalnya naik kita ni mengangkat takbir itu, tangan itu semasa selepas tasyahud awal. Asal selepas tasyahud saja boleh diangkat untuk semasa naik. Tapi kalau sekiranya kita ni sembahyang raya, ia ada 2 rakaat, kan kita ni rakaat pertama, kan naik kedua, Allahu Akbar terus. Okey. Jadi belum naik yang pertama Allahu Akbar, di antara takbirat itu bertah subhanallah. Sunat dibaca di antara setiap 2 takbir tadi seperti selepas melafazkan takbir pertama. Selepas takbiratul ihram yang baca doa iftitah, selepas itu ia takbir pertama Allahu Akbar, hendaklah diselangkannya atau sunat hukumnya dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha besar. Okey, di sini perihal orang yang masbuk. Adapun bagi orang yang masbuk, sudah start sembahyang masbuk, tidak perlu lagi baginya mengangkat takbir tersebut, melainkan jika dia mendapati imam dalam keadaan mengangkat takbir. Contohnya, imam sudah mengangkat takbir zaidah itu sebanyak 2 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir kedua, Allahu Akbar. Masa imam membaca subhanallah, ia sampat masuk takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram sampat. Selepas itu imam takbir ketiga Allahu Akbar, baru tahiyat masuk. Artinya ia sampat semasa takbir yang ketiga dan ketinggalan takbir 1 sama takbir 2. Artinya takbir ketiga sampai takbir ke-7 hendaklah dibuatnya 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ia sampat 5 takbirat sahaja. Okey. Jadi indah perlu ia menambah lagi 2 tu. Jangan dia tambah lagi. Kadang ia tak, kalau sekiranya macam mana kan, orang ditakuti, orang berfikiran macam kalau indah 7 dah sah. Itu dibubutnya. Indah perlu ia membubut. So sini sebagai contoh katanya, jika orang yang masbuk itu mendapati imam dalam rakaat yang pertama, setelah selesai mengangkat takbir yang kedua,
maka orang yang masbuk itu hanya mengangkat takbir yang seterusnya, yaitu takbir yang ketiga sehingga yang ketujuh dengan mengikut imam. Selepas takbir ketujuh dan imam membaca ta'awudz, na'udzubillah minasyaitonir rajim, damit-damit. Kemudian imam start baca Al-Fatihah, ia debayah di belakang. Allahu Akbar. Ya. Tambah lagi dua. Saya dah sampai dua katanya, dah perlu. Okey, ini Anwar. Satu, sekiranya ia maksudnya ia masuk rakaat pertama akhir-akhir kan? Ketinggalan. Ia buat rakaat kedua ikut imam. Artinya pada rakaat pertamanya itu sekarang 5 kali takbir saja. Tapi selepas satu ia hendaklah menambah satu lagi rakaat. Tambah lagi satu rakaat itu. Tapi yang ia ikut imam hendaklah 5 saja. Macam imamnya tadi rakaat kedua 5 takbir. Ia sampai 5 takbir itu, tapi ia masih pada rakaat yang pertama. Imam bagi salam, ia hendaklah berdiri. Lepas itu ia bertakbir 5 kali. 5 kali. Dua tinggal. Artinya macam itu. Sama juga halnya ia imam sudah habis takbir yang ke-7 pada rakaat yang pertama. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ia sempat masuk. Ia membaca Al-Fatihah juga sendiri. Selepas membaca Al-Fatihah itu ia sempat membaca Al-Fatihah sendiri. Lepas itu ia rakaat kedua 5 takbir. Ia ikut imam membagi salam. Walaupun rakaat pertamanya tidak ada sampai satu pun takbir. Surah. Tapi tidak payah. Dan dilihat lagi sekiranya Al-Fatihahnya tu dalam masa yang masuk itu ia sempat membaca Al-Fatihah secara sempurna, dinamakan ia muwafiq. Artinya hendaklah wajib ia habiskan surah Al-Fatihah. Tapi sekiranya ia masbuk, Fatihahnya tu benar-benar dah sampai. Contohnya kalau dibacanya ikutnya imam sampatnya 5 saja ayat. Lepas itu imam rukuk, kalau ia dapat habiskan lagi 2 ayat itu habiskan. Kalau tidak dapat, ia masih mendapat 1 rakaat. Atau bezanya orang muwafiq dengan masbuk. Orang muwafiq ini kenapa dinamakan muwafiq? Ia mengikut imam dan sempat membaca Al-Fatihah secara sempurna. Kalau masbuk, adzan wajib ia menghabiskan Fatihah itu. Kalau dilalaikannya, dilambat-lambatkannya, sedangkan ia mampu untuk habiskan, ia ikut imam, tidak dihabiskannya juga, pasal ia lalaikan, belum ia mendapat rakaat lagi. Tapi kalau seorang yang masbuk, andang pada asal ia masuk ikut imam itu, ia andang masanya tidak sempat menghabiskan 5 saja atau 4 ayat. Tapi katanya kalau sekiranya ia ikut rukuk ataupun ikut perbuatan imam, memang ia akan ketinggalan. Ia mesti ikut juga walaupun 4 ayat ini baru dibacanya. Kalau masbuk masih ia mendapat 1 rakaat. Kalau muwafiq yang lalai pasal angan-angan ke, padahal ia awal dah masuk. Ataupun masbuk. Itu tidak payah. Tapi untuk rakaat pertama sahaja. Okay. Sama 1, kalau muwafiq ni ia ikut imam. 2, ia terlambat sedikit tapi bacaan Fatihah masih ia sempat membaca sendiri. Itu namanya muwafiq. Sini demikian juga jika syak pada bilangan takbir itu, katanya, maka ambillah yang sedikit atau ikut sahaja imam, walaupun ia kurang ataupun lebih.
sekiranya ia sampai membaca macam 2 ayat kah, lepas itu dia taruh rukuk, boleh. Ia masihnya mendapat 1 rakaat, asalkan dia rakaat yang pertama dan memang indah sampai yang membaca Al-Fatihah. Artinya untuk rakaat pertama itu kan imam menanggung ia punya Fatihah. Rakaat kalau sekiranya ia tahu imam itu rukuknya tu lama, ia cuba baca 1 ke 2 ayat, ataupun kalau imam ni kira lama 3 ayat 4 ayat sampai. Tapi sekiranya ia macam melihat imam ni kan, imam ni kegemilangan apa ni, memang sudah laju ni, rukuknya laju ni, cukup subhanallah saja ni, Allahu Akbar, ikut imam Allahu Akbar, 1 pun ayat yang dah sampai dikira 1 rakaat. Pasal ia orang makmum tu memang makmum yang makmum. Kalau ia membaca speed 6 perbaik, tidak akan sampai 2 katanya. Isinya iya. Apa lagi juga? Ada makmum. Tambah 1, tapi ada yang punya ni lah dengan syarat dia mesti sampat ada sesuatu yang ia sampat. Kalau sekiranya indah macam ia sampat rakaat kedua kali 2, anda ada dia tambah lagi 3 selepas 1. Macam kalau siapa yang sampai rakaat pertama, tentu memang dapat dia sembahyang 2 rakaat saja dia buat. Tapi kalau rakaat kedua ia sampai, kalau mendisilap ia sampai tahiyat sebab macam ikut tahiyat. Bila ia sampai mengikut sampai rukuk itu, ia taklah ia tambah lagi yang ia belum sampai. Nanti lihat dulu lah macam pasal ni. Tapi memang ada maksud. Dia main Jumat batal bila sampai dia membagi salam yang pertama. Kalau sekiranya sampai bagi salam pertama, ia mendapat Jumat tu, tidak perlu lagi. Tapi kalau sekiranya sebelum kemudian dia keluar wudu, sekiranya ia masih sampai bubut imam itu, dia sampai main zuhur. Kalau mendisilap niatnya zuhur, tapi dia hanya baca lagi supaya isinya itu secara detailnya harang baca lagi sama isu-isu berkaitan dengan main Jumat. Tentu harang dikongsikan lagi dan kesempatan awal. Ya, kalau perbezaan kalau imam ada lagi yang punya tu dari segi membaca khutbah. Kalau imam wudunya hendaklah dijaganya daripada ia berkhutbah
dari mulanya khutbah tu naik sampai tak sembahyang ini boleh batal. Kalau sekiranya makmum tempo khutbah tu batal, boleh lagi wudu. Kalau imam atau khatib yang naik ke atas, dia hendaklah dalam keadaan bersuci menyampaikan khutbah. Tapi khutbah Jumat, khutbah hari raya Aidil Adha sama Aidil Fitri batal pun tidak apa-apa. Pasalnya pada asalnya kita ni sembahyang zuhur 4 rakaat, sedangkan khutbah itu menggantikan 2 rakaat daripada 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Yang suatu mesti dalam keadaan berwudu dan hendaklah berdiri kalau sembahyang Jumat. Kalau sekarang kita lihat ada sembahyang hari raya Aidil Adha atau Aidil Fitri, khatibnya duduk ya, membaca khutbah, nada mimbar depan nada membaca, bukan salah mungkin, tapi kalau ia akan mendapatkan pahala sunat, ia boleh berdiri. Kalau sebenarnya ia akan duduk, masih sah. Tapi kalau sembahyang Jumat, menjadi khatib duduk, tidak boleh. Mesti syaratnya berdiri. Dia mesti kalau batal ambil wudu lagi, khutbah lagi, khutbah sambung. Tidak. Dia ambil wudu naik. Jadi kalau saya sembahyang hari raya, dia duduk. Ataupun kalau kita ni sembahyang Jumat, ada antara 2 khutbah tu, sunat imam duduk. Walaupun sekadar kan tu, sunat khatibnya tu duduk semula. Lepas tu berusaha ma'asyar membaca. Lepas tu kalau kan mula, berusaha berdiri semula. Kalau sembahyang hari raya, contohnya sudah sah. Kalau sekiranya dia memang berdiri khutbah pertama, khutbah kedua tu sambil menunggu dia mau duduk berdiri saja pun okay. Ada perbezaan. Tapi kalau masuk kerajaan ikut saja. Pasal kita ni belajar muamalah menimbulkan kekecohannya di tempat kita ni, membuat bayang. Walaupun kita ni tahu hukumnya macam ngalih juga, ya. Tapi ngalihnya tu masih kira manageable, masih dapat dikontrol. Adalah lebih baik dia sunat hukumnya untuk berdiri. Kalau dia memang sakit dan pengganti pun ada contohnya, berutah ya duduk. Jadi kalau dapat lepas satu dapat diterangkan kenapa ia duduk dan sebagainya, supaya tidak ada timbul fitnah di belakang ni, orang cerita orang lain, orang masjid lain. Itulah sedikit yang berkaitan dengan takbir dalam sembahyang hari raya. Kalau sekiranya takbir di dalam khutbah pertama disunatkan membaca 9 kali. Masa khutbah yang kedua dimulakan dengan 7 kali. Itu dia punya sunnahnya. Jadi itu sajalah yang ingin dikongsikan pada subuh hari ini. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat. Manalah tahu di rumah ada satu hari nanti menjadi imam atau khatib membaca khutbah masa hari raya. Itu saja. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.